menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima. Ini penting, asas dia. Dan kita melaksanakan itu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Walau bagaimanapun, telah dijanjikan mereka yang mendapat haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Jadi saya juga telah bercerita pada siri yang lepas bahawa haji yang mabrur ini perlu dipertahankan sehingga kita ke akhir hayat. Maksudnya haji yang mabrur ini bukan semata-mata semasa kita berada di Mekah, bukan juga semata-mata kita berada di Madinah. Yang penting semasa kita kembali ke tanah air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji yang datang ke rumah saya, jemaah haji yang saya jumpa di Masjid Nabawi, saya akan selalu sebut kepada mereka, tolonglah bila duduk di Mekah dan Madinah ni, tolonglah puasa sunat. Saya kata, kalau hari Isnin dan Khamis tolong puasa. Kalau kami di Masjid Nabawi, kita biasanya puasa yang kita menyediakan, ataupun masjid ataupun masyarakat di sana menyediakan safrah berbuka puasa tiap-tiap hari Isnin dan Khamis, dan juga pada 13, 14, 15 Hijrah. Jadi kalau kita berada di Masjid Nabawi, kita dapat saksikan bagaimana orang berbuka puasa. Dan inilah yang saya beritahu kepada jemaah haji, tolong sangat-sangat berpuasa sunat. Jadi orang bertanya pada saya, Prof, apa kaitan puasa sunat dengan ibadah haji? Tak ada, saya kata kosong, tak ada. Tetapi perlu kita ingat, tiap-tiap tahun kita akan menyambut bulan Ramadan dan kita semua akan berpuasa. Orang yang datang haji, orang yang datang umrah, ataupun orang yang mengaku diri dia Islam, biasanya akan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kita kena ingat bahawa kita nak mempertahankan haji mabrur kita ini melalui amalan-amalan kita selepas kita balik daripada Mekah dan Madinah. Dan tiap-tiap tahun kita akan berhadapan dengan Ramadan. Imam Ghazali kata, orang yang berpuasa ini ada 3 keadaan. Yang pertama, puasa lapar dan dahaga. Macam mana puasa lapar dan dahaga? Kita puasa, kita tak makan, kita tak minum, tetapi mulut kita mengumpat, mata kita melihat benda-benda yang tak elok. Ramai orang yang menonton siri-siri yang mendedahkan aurat, misal kata, macam-macam lah. Kita puasa, tapi tak sembahyang pun ada. Ada orang tu puasa, aurat tak tutup. Contohnya, bagi saya itu puasa lapar dan dahaga. Dan Imam Ghazali juga menyatakan tahap yang lebih tinggi sikit, iaitu puasa di mana panca indera dia berpuasa, iaitu mata dia berpuasa. Maksudnya mata kita jaga. Tengok sesuatu yang tidak dibolehkan, kita cepat-cepat tunduk. Di Malaysia tak boleh nak elak perkara tersebut, tetapi kita cuba sedaya upaya kita. Telinga kita, bila orang cakap sesuatu yang tak baik, kita cuba alihkan, kita tak nak. Mulut kita tak mengumpat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan panca indera. Kaki kita tidak pergi kepada tempat-tempat yang terlarang. Okey, apa lagi? Maksudnya kita cuba untuk menjaga puasa kita daripada tercemar dengan perkara-perkara yang tidak elok. Ini tahap yang kedua. Kira nampak macam dah okey dah ni. Tahap yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah puasa semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Orang tanya saya, semata-mata kerana Allah ni macam mana, Prof? Payah juga nak sebut kan. Tetapi inilah puasa para Nabi dan para Anbiya. Inilah puasa orang yang terpilih. Bila kita sebut puasa para Nabi dan para Anbiya, ada dah orang kata pada saya, ya Allah Prof, payah kita nak ikut para Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang perlu kita ingat, apa yang Allah suruh dalam Quran bukan suatu benda yang payah. Apa yang Nabi tunjukkan pada kita, bagi teladan pada kita, Rasul bagi contoh pada kita, bukan sesuatu yang sukar. Yang sukar itu yang kita buat untuk menyukarkan keadaan. Tak mungkin Allah buat perintah yang tidak boleh dilaksanakan oleh manusia. Allah bagi dalam Quran, dicontohkan oleh Rasulullah ataupun para Nabi dan para Anbiya, itu perkara yang boleh kita ikuti. Tetapi yang saya tahu, mudah saja dah tanda kita bukan puasa para Nabi dan para Anbiya ni. Pukul 2 petang, kita dah teringat dah set dah dalam kepala kita. Petang ni aku nak pergi pasar Ramadan, aku nak beli martabak, aku nak beli pasembok, aku nak beli ini, nak beli itu untuk berbuka puasa. Confirm. Siapa yang fikir macam itu, para Nabi, para Anbiya, saya fikir dia tak pernah fikir tentang juadah berbuka puasa. Apa yang ada, dia makan. Tetapi perlu diingat, jangan silap faham ya. Jangan silap faham. Kalau kita ni sebagai seorang suami ataupun seorang bapa, kita petang nanti nak pergi ke pasar Ramadan, nak beli untuk isteri dan anak-anak, nak bantu isteri yang juga bekerja, nak membantu dia tak payah masak layak, nanti saya beli. Dia pergi itu bukan kerana nafsu dia nak buka puasa. Bukan dia kata, aku ni puasa, aku rasa nak makan macam ni. Itu beza.
Dan para isteri juga, kalau dia nak masak untuk suami dan anak-anak, dia masak itu kerana tanggungjawab dia kepada Allah SWT. Sebagai seorang isteri, dia nak menyediakan juadah kepada suami dan anak-anak, saya rasa tak apa. Tetapi kalau dia nak masak itu semata-mata nafsu nafsu berpuasa dia. Aku puasa, aku nak makan ni hari ni. Maka itu yang dia masak, maka saya rasa dia bukan termasuk dalam golongan para nabi dan para anbiya. Saya fikir begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, pernah tak kita berpuasa macam para nabi dan para anbiya? Saya biasa bercakap di masjid-masjid dan saya bertanya, dan biasanya mereka berkata, Allah, Prof, payah, Prof. Tahap 2 pun tak tentu. Tahap 1, mungkin boleh lah. Tahap 1 confirm boleh. Jadi, adakah kita termasuk dalam golongan yang terpilih? Adakah kita termasuk golongan dalam 1 dalam 1000 yang saya ceritakan pada siri yang depan? Tentu sekali tidak. Kalau kita bukan puasa para nabi dan para anbiya. Dan saya selalu menyebutlah, saya selalu bergurau di masjid. Kenapa cuba tanya saya puasa macam mana? Dan orang akan bertanya, Prof, puasa macam mana? Saya jawab, saya puasa para nabi dan para anbiya. Bila saya menyebut begitu saja, ya Allah, audiens semua tengok muka saya macam itu. Mesti dia kata dalam hati, ini riak, takbur, sombong aku. Kalau dia orang keluar daripada masjid dan sebagainya, terus mereka akan berkata lah tu. Dia akan berkata, betul Prof kami yang cakap, ya Allah, mengaku dia puasa para nabi, para anbiya. Tuan-tuan kena tunggu sampai habis siri ini untuk memahami kenapa saya berkata begitu. Saya tak nak riak, saya tak nak takbur, saya nak sombong, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh berfikir. Dan apabila kita tahun ini, tahun hadapan ataupun tahun Ramadan yang akan datang ini, mudah-mudahan kita semua sekali khalayak pendengar akan mendapat ataupun cuba untuk puasa para nabi dan para anbiya. Tunggu sekejap. Lepas ini saya akan sambung pembincangan ini, dan saya fikir tuan-tuan dan puan-puan jangan pergi ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Dia nak dapur melangsungkan majlis pertunangan. Awak ni malu lah. Dulu time bercinta, bagi anak agak sembunyi. Benda remeh-temeh tak ada.